Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada tajuk kali ini, iaitu tajuk sabar pada pukulan yang pertama. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innama as-sabaru inda as-sadamatil ula, iaitu sabar itu sabar pada pukulan yang pertama. Okey, ini dia ada hadis yang sedikit panjang yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mana dia mengatakan kepada isteri dia, tahukah hang ni si perempuan tu? Kemudian isteri dia jawab, aku tahu. Kemudian kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW bertemu dengan perempuan tu yang Anas bin Malik tanya tadi, di sebuah kubur dalam keadaan di tempat di perkuburan, dalam keadaan wanita tu dia berada di samping kubur. Kemudian Nabi kata, ittaqillah wasbir. Nabi kata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita tu pun mengatakan kepada Nabi SAW, hampilah, sudah pergilah engkau, jangan kacau aku, sebab kamu tak asal apa yang aku asal, musibah yang aku asal. Kemudian Nabi pun meninggalkan wanita tersebut. Kemudian datang seorang laki-laki, dia tanya, apa yang Rasulullah SAW katakan kepada engkau tadi? Kemudian perempuan tu terkejut. Dia terkejut. Kemudian dia kata apa? Aku tak tahu. Kata yang datang tegur aku tadi ialah Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu berkata, semuanya yang datang jumpa dengan hang tadi ialah Rasulullah SAW. Maka perempuan ni pun rasa bersalah dan dia pergi ke rumah Nabi, dan dia mendapati di pintu rumah Nabi tak ada sebarang, tak ada orang yang mengawal, tak ada pengawal di pintu rumah Nabi. Dan perempuan tu pun berjumpa dengan Nabi. Kemudian perempuan tu kata, ya Rasulullah, aku tak tahu tadi. Kan? Maksudnya aku tak tahu kamu, wahai Rasulullah. Kalau aku tahu, aku tak akan cakap macam tu. Kemudian apa Nabi kata? Nabi pun kata, inna as-sabaru inna sadamatil ula, iaitu maksud dia, sabar itu sabar pada pukulan yang pertama. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan kitab Sahih Al-Bukhari. Yang benda pertama yang kita boleh ambil ialah bila disebabkan sabar ini, bila hilangnya sabar seseorang manusia, dia mampu menjatuhkan segala perkara, sudah menghilangkan kewarasan seseorang manusia. Disebabkan itulah Nabi sebut, inna as-sabaru 'inda sadamatil ula. Sabar itu sabar pada pukulan yang pertama. Kenapa? Kerana pada pukulan yang pertama ni lah yang akan menyebabkan seseorang tu jatuh. Maksudnya dia akan jadi seperti orang bodoh. Dia akan meratap, dia akan pukul badan dia. Kita tengok setengah agama, dia akan koyak baju dia, seperti kita tengok dalam Islam ada ajaran Syiah antara dia, kan, yang membuat pelakuan bodoh ni. Dan dia akan membuat segala pelakuan yang jauh daripada kewarasan akan manusia, sampailah ke tahap membunuh diri. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dia kata sabar ni ialah engkau bersabar dan engkau tidak bermasam muka. Maksudnya sabar tapi jangan bermasam muka. Kenapa? Bila kita bagi reaction ataupun reaksi wajah yang ceria, walaupun di dalam hati kita ada perasaan sedih dan sebagainya, itu akan mempengaruhi orang di sekeliling kita untuk berpelakuan sama terhadap kita. Kenapa? Senyum tu ialah sedekah. Jadi bila contohnya A bertemu dengan B, C dan D, individu B, C dan D. Jadi bila A senyum, walaupun dalam hati dia dalam keadaan sedih, jadi A, B, C dan D ni dia turut akan senyum.
kan, dengan perlakuan si A, kan, dari sudut psikologi sikit. Jadi bila si A ni bermasam muka, jadi dia akan mempengaruhi individu B, C dan D ni. Dia turut akan bermasam muka disebabkan A ni bermasam muka. Disebabkan apa? Saya teringat kepada ada dalam sebuah kitab fiqh kan yang dipelajari di pondok-pondok ni. Maksud dia seseorang tu hamba bagi keadaan keliling dah. Maksud dia jika si A berperlakuan masam, maka dia akan mempengaruhi keadaan keliling dah. Jadi jika si A berperlakuan senyum ataupun positif, keliling dia juga akan terasa kesan dia tu. Jadi sabar ini ialah benda yang penting di dalam kehidupan manusia, kan. Bila kita kehilangan orang yang tersayang, kan, terutamanya bila kita kehilangan orang yang tersayang, luluh hati, perasaan dia macam-macam, kita rasa kesedihan tu teramat sangat. Jadi hadis Nabi ini juga dia ada unsur-unsur psikologi dia tu untuk tak mau kita ni terlampau melayan perasaan, terutamanya wanita, kan. Disebabkan itulah kalau kita tengok di kubur wanita tidak dianjurkan sangat untuk ke kubur, kan. Kerana apa? Kerana emosi dia, perasaan dia. Bukan nak kata wanita ni salah. Okey, jadi pentingnya sabar di dalam kehidupan ni. Sabar dalam menulis, sabar dalam mengkaji, sabar dalam bercakap, sabar dalam memberikan reaksi wajah kita terhadap orang lain, sabar dalam berjalan, sabar dalam belajar, dan sabar dalam banyak benda. Dan kesabaran ni tidaklah ada kesabaran ni pada seseorang melainkan ianya mendatangkan kebaikan kepada seseorang manusia. Kerana apa? Dengan sabar inilah ditimbang oleh Tuhan sebagai pahala yang akan dibawa, iaitu akan jadi saham kebaikannya di hari akhirat. Dan kalau kita tengok orang yang sabar inilah, kayak contohnya sabar belajar, satu hari dia akan menjadi orang yang berjaya. Walaupun dia ada kegagalan di dalam perjalanan dia sebelum berjaya, tetapi dia tetap akan berjaya. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi, bersabarlah kita di dalam menghadapi ujian kehidupan dan juga dalam segala perkara dalam kehidupan, sehinggalah kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana juga di dalam dakwah, kita bersabar dalam menghadapi perlakuan manusia lain terhadap kita, kan. Kita menghadapi, kita berdakwah kepada orang bukan Islam, kita bersabar terhadap perlakuan dia. Mungkin kadang-kadang perlakuan yang kurang elok kita dapat, kita bersabar dan kita meneruskan akhlak yang mulia. Nabi kata, innama bu'istu makarimal akhlak, sebenarnya aku diutuskan, bu'istu makarimal akhlak, aku diutuskan untuk sebagai akhlak yang mulia, untuk menyebarkan akhlak yang mulia. Jadi sebagai kesimpulannya, kesabaran ini ialah perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Bermula kita bangun tidur sehinggalah kematian. Bayangkan dalam kematian juga kita bersabar. Dan semasa ibu kita melahirkan kita, sejak kita nampak celak mata di dunia pun, ibu kita bersabar untuk menanti kelahiran kita. Bersabar menanti kelahiran. Dan satu lagi, bersabar duduk di atas katil untuk sementara kita nak keluar daripada rahim ibu kita tu. Dan macam tu juga daripada kita lahir sampailah kita mati, waktu ajal kita Allah nak ambil, kita juga bersabar. Bersabar apa? Menahan sakaratul maut. Okay. Itu juga sabar, kan? Mungkin sebelum mati kita ditimpa penyakit ataupun kemalangan dan sebagainya. Itu semua ialah memerlukan kesabaran, dan tidak adalah perkara yang paling besar di dalam kehidupan ini melainkan dengan sabar.